Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita sebagai hambanya di muka bumi ini. Tajuk tazkirah saya pada hari ini ialah hebatnya kuasa istighfar di dalam kehidupan kita seharian. Kalimah ataupun ungkapan Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim adalah ungkapan yang amat mudah, tetapi untuk melazimi dan menuturkannya amat sukar. Bahkan kita sendiri boleh lupa dalam kehidupan seharian kita untuk beristighfar. Masya Allah, saban waktu kita ini tidak lari daripada melakukan dosa. Maka untuk menghapuskan dosa-dosa itu, istighfar adalah salah satu cara yang paling mudah. Sentiasalah kita menuturkan kalimat Astaghfirullahalazim di dalam kehidupan kita seharian, atau menjadi rutin lafaz kita di dalam kehidupan kita sehari-harian. Kerana pengertian Astaghfirullahalazim ini yang bermaksud kami memohon ampun kepadamu ya Allah. Beristighfarlah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana banyak kebaikan dan manfaat di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memperbanyakkan istighfar, maka akan diberikan kelapangan dalam setiap kesusahan dan jalan keluar dari kesempitan, dan dianugerahi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Sahabat-sahabat sekalian, marilah kita beristighfar dengan hati yang tenang dan merasainya sehingga di dalam jiwa kita. Pasti Allah memudahkan segala urusan kita. Jika kita merasa tersepit dengan ujian, pohonlah ampun kepada Allah. Kelak Allah memberikan kita jalan untuk sesuatu penyelesaian, dan Allah akan memberikan kita rezeki daripada arah yang tidak kita sangka-sangka. Ajaib bukan istighfar. Jadi marilah sama-sama kita melafazkan istighfar beramai-ramai. Jika kita lihat pada hari ini ataupun fenomena pada hari ini, lebih-lebih lagi di musim pandemik ini, emosi kita banyak terganggu, terutamanya kepada pesakit-pesakit COVID-19 ataupun mereka yang dikuarantin di dalam rumah. Marilah kita sama-sama menyeru rakan-rakan kita untuk melafazkan istighfar dalam kehidupan ataupun dalam kesempitan ataupun dalam kesusahan yang mereka lalui. Kerana ini semua adalah ujian Allah, dan Allah saja yang dapat mengampunkan segala dosa-dosa kita. Tidak kiralah berapa banyak dosa kita menggunung tinggi atas seluas lautan, sekalipun dosa kita yang kita telah lakukan, Allah akan sentiasa menerima taubat hamba-hambanya. Istighfar sahaja, mudah bukan? Jangan terlalu ikutkan rasa berat hatinya, lafazkan sahaja. Kemudian tekadkan di dalam hati untuk meninggalkan segala dosa-dosa. Sama ada dosa yang kita lakukan itu dosa yang besar ataupun dosa yang kecil. Dengan melafazkan istighfar dalam kehidupan kita ataupun di dalam diri kita, dapat membantu kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana boleh jadi dengan ungkapan taubat dan istighfar saban waktu menjadikan kita hamba Allah yang membenci dengan pelaku-pelaku dosa ataupun melakukan dosa-dosa. Kita sebagai manusia ataupun hamba Allah yang lemah, kita tidak sedar dosa yang kita lakukan dalam setiap hari. Sama ada kita menyakiti hati orang ataupun ada yang terasa dengan kata-kata kita. Beristighfarlah, semoga kita sedar daripada kesilapan-kesilapan kita. Ayo kita menjadi seperti junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda walaupun maksum dan sudah pun diampunkan dosa-dosanya yang lalu dan akan datang, tetapi baginda tetap melazimi istiqamah, melakukan taubat lebih daripada 70 kali sehari. Ini kan kita lagi manusia biasa yang belum tentu
di mana kedudukan kita di hari akhirat kelak. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon keampunan daripada Allah dan aku bertaubat kepadanya dalam sehari sehingga lebih daripada 70 kali. Riwayat Al-Bukhari. Kita punya Tuhan penuh dengan sifat kasih sayang ke atas hamba-hambanya. Masakan kita terus hanyut dengan dosa tanpa rasa bersalah dan ingin bertaubat? Kenapa bersalah kepada manusia kita boleh sedar, tetapi bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita yang Dia pinjamkan untuk kita lalai dalam melakukan taubat kepadanya. Ungkapan ini saya ingatkan kepada diri saya sendiri, dan semoga sahabat-sahabat saya sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya kuasa istighfar jika kita membacanya dan merasainya dengan hati. Kelak Allah akan memberikan cahayanya di akhirat kelak dalam firman-Nya. Surah At-Tahrim ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menutupi kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkanmu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama-sama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, sempurnakan bagi kami cahaya kami dan limpahkanlah keampunan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya maksiat yang kita lakukan akan meninggalkan tumpuk hitam dalam hati kita dan akan menjadikan kehidupan kita kelam dan tidak tentram. Sedangkan istighfar akan membersihkan kembali noda hitam yang bersarang dalam hati dan juga memberi cahaya dalam perjalanan kita. Istighfarlah sehingga hati kita benar-benar kuat. Setelah itu bertaubatlah dengan bersungguh-sungguh. Mintalah kepada Allah supaya menguatkan azam kita untuk terus kekal melazimi taubat. Taubat dan istighfar adalah merupakan sifat kehambaan dan ketakwaan di dalam diri setiap mereka yang bergelar hamba Allah. Sebaik-baik muhasabah adalah dengan perbanyakkan istighfar. Semoga kita pada hari ini banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keampunan daripada lafaz-lafaz istighfar yang kita lafazkan pada hari ini. Masya Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, dosa sahabat-sahabatku dan umat manusia di muka bumi ini yang sentiasa beristighfar padamu, ya Allah. Semoga istighfar kami diterima di sisimu, ya Allah. Astaghfirullahalazim, yang penuh rasa cinta dan penyesalan. Semoga istighfar ini menjadi lafaz yang indah di bibir kita sebagai hamba-hambanya, dan semoga kita sentiasa dipayungi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekian tazkirah saya. Segala kekurangan adalah dari kelemahan saya sendiri, dan segala yang lebih itu ataupun yang indah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.